Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum buat anak-anak didik tahun 5. Jadi saya harap pada hari ini kamu berada dalam keadaan sihat sejahtera. Hari ini kita akan belajar pendidikan Islam tahun 5 di bawah tajuk sirah iaitu Itqan menambah berkat bahagian 1. Seperti biasa, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada pagi yang mulia ini, marilah kita lihat dulu apakah objektif pembelajaran kita. Iaitu yang pertama, murid dapat 5.2.1 menyatakan maksud sifat itqan Nabi Muhammad SAW. 5.2.2 menjelaskan keunggulan sifat itqan Nabi Muhammad SAW melalui kisah kehidupan baginda. Dan 5.2.3 mengaplikasikan tindakan Nabi Muhammad SAW yang bersifat itqan, bukti kecintaan kepada baginda dalam kehidupan harian. Baiklah, kita akan meneruskan pembelajaran kita dengan merujuk buku teks muka surat 142 hingga 145. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan itqan? Baik, kita akan baca petikan ini bersama-sama. Nabi Muhammad SAW merupakan contoh terbaik yang mengamalkan sifat itqan dalam kehidupan. Itqan adalah tekun dalam beramal atau melaksanakan sesuatu pekerjaan secara sempurna dan disertai dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Jadi maksudnya di sini ialah itqan merupakan sifat tekun di mana apabila kita hendak melakukan sesuatu pekerjaan atau ingin mencapai sesuatu hajat, kita akan berusaha bersungguh-sungguh sehingga ia menjadi sempurna dan mencapai kejayaan yang cemerlang. Nabi Muhammad SAW merupakan contoh terbaik yang mengamalkan sifat itqan dalam banyak perkara. Jadi kita lihat dulu apakah itqan Nabi Muhammad SAW dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Baik, berdasarkan kepada kisah ini, kita akan lihat itqan Nabi Muhammad dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Mari kita baca bersama-sama. Sejak kecil lagi, Nabi Muhammad SAW sangat rajin dan bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Baginda pernah mengembala kambing dan membantu bapa saudara baginda Abu Talib berniaga. Sikap jujur dan akhlak mulia Nabi Muhammad SAW menyebabkan baginda dikenali sebagai Al-Amin dalam kalangan masyarakat Arab. Sehinggalah seorang hartawan yang bernama Khadijah binti Khuwailid meminta baginda membawa barang dagangannya ke Syam untuk diniagakan. Sifat itqan Nabi Muhammad SAW dalam berniaga menghasilkan keuntungan yang lumayan. Okay, jadi di sini kita dapat lihat sifat itqan yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana kita tahu Nabi Muhammad SAW ketika kecil beliau merupakan pengembala kambing dan membantu bapa saudaranya berniaga. Jadi apakah sifat itqan yang dapat kita lihat dalam cerita tadi? Okey, yang pertama, rajin dan bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Okay, di mana kita lihat baginda sebagai pengembala kambing dan membantu bapa saudaranya berniaga, dia adalah seorang yang rajin dan bersungguh-sungguh. Okay, tidak curi tulang. Sentiasa ringan tulang. Okay, seterusnya, baginda juga mempunyai sikap jujur dan berakhlak mulia.
sehingga kan beliau dikenali sebagai Al-Amin dalam masyarakat Arab. Ini menyebabkan beliau telah menjadi seorang peniaga yang menghasilkan keuntungan yang lumayan apabila baginda telah membawa barang-barang dagangan Khadijah binti Khuwailid ke Syam untuk diniagakan. Jadi di sini kita dapat lihat 1, 2 dan 3 sifat itqan Nabi Muhammad dalam melakukan sesuatu pekerjaan, sama ada ia menjadi pengembala kambing ataupun semasa dia melakukan perniagaan. Mari kita lihat pula itqan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Mari kita baca bersama-sama. Abu Lahab ialah bapa saudara Nabi Muhammad SAW. Namun begitu, Abu Lahab dan isterinya sering menyakiti baginda agar berhenti berdakwah. Isteri Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil sering menabur duri di jalan yang sering dilalui baginda. Abu Lahab pula pernah melemparkan sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW yang sedang berdakwah sehingga berdarah petis dan tumit baginda. Mereka sering menghina Nabi Muhammad SAW di khalayak ramai dan melemparkan fitnah. Namun begitu, segala usaha menyekat dakwah Nabi Muhammad SAW adalah sia-sia. Baginda tetap itqan dan cekal menyampaikan dakwah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, begitulah tadi kisah sedikit tentang itqan Nabi Muhammad ketika berdakwah, di mana kita tahu apabila Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan dakwah Islam di bumi Arab pada masa itu, baginda menerima banyak cabaran dan dugaan, dan salah satunya ialah dugaan dan cabaran daripada Abu Lahab, bapa saudaranya sendiri. Okey, jadi walau bagaimana cabaran dan hinaan yang Nabi Muhammad SAW terima, beliau tetap itqan dan cekal menyampaikan dakwah sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, jadi di sini kita dapat lihat itqan Nabi ketika berdakwah ialah cekal menyampaikan dakwah sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau tidak gentar ataupun takut dengan sebarang makian, hinaan dan tentangan yang diterima ketika baginda berdakwah menyampaikan ajaran Islam. Itqan Nabi Muhammad SAW dalam ibadah. Nabi Muhammad SAW juga sangat itqan, tekun dalam beribadah dan mendidik anggota keluarga, para sahabat serta masyarakat agar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Jadi di sini menunjukkan bahawa Nabi Muhammad tidak pernah mengenal erti putus asa dalam mendidik dan mengajak semua ahli keluarga, para sahabat serta masyarakat di sekelilingnya untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, berdasarkan kepada pengertian itqan
itqan dan kisah-kisah Nabi yang telah kita baca dan bincangkan sebentar tadi. Jadi seterusnya untuk meningkatkan lagi pemahaman kamu dalam tajuk ini, tugasan yang perlu kamu lakukan ialah lengkapkan carta di bawah. Tulis sikap itqan Nabi Muhammad SAW. Tulis dalam buku latihan ulum syar'iyah. Jadi salin arahan yang diberikan, kemudian bahagikan kepada 3 kotak yang seperti yang kamu lihat di paparan ini, iaitu yang pertama, itqan Nabi dalam pekerjaan, itqan Nabi dalam berdakwah dan itqan Nabi dalam ibadah. Jadi kamu perlu rujuk semula paparan yang sebelum ini di mana telah saya highlight kan. Apakah itqan Nabi dalam pekerjaan, itqan Nabi dalam berdakwah dan juga ibadah. Jadi kamu boleh rujuk semula paparan yang sebelum ini yang telah kita bincangkan dalam tajuk yang disebutkan ini. Tugasan yang seterusnya, lengkapkan ciri-ciri sifat itqan. Tuliskan ciri-ciri sifat itqan Rasulullah yang boleh kita amalkan dalam kehidupan seharian. Tulis dalam buku latihan ulum syar'iyah. Baik, di sini saya berikan pilihan jawapan untuk kamu lengkapkan 4 jawapan ciri-ciri sifat itqan Rasulullah yang betul. Okay, sifat itqan Rasulullah yang boleh kita jadikan amalan dalam kehidupan kita setiap hari. Okey, baik. Yang pertama kita lihat tekun. Yang kedua malas. Yang ketiga usaha bersungguh. Yang keempat rajin. Yang kelima mudah mengalah. Dan yang keenam tidak pernah berputus asa. Okey, lengkapkan piramid ini dan tulis di tempat yang kosong. Jadi kamu kena lukis bentuk piramid ini seperti yang saya paparkan di dalam paparan ini dan tulis latihan ini dalam buku ulum syar'iyah. Begitulah tadi tajuk pembelajaran kita pada hari ini, iaitu dalam bidang sirah dengan tajuk itqan membawa berkat. Jadi saya harap ilmu yang disampaikan pada hari ini dapat memberi manfaat kepada kamu semua. Jadi sebelum kita berakhir untuk pembelajaran ini, marilah kita membaca pantun bersama-sama. Rasulullah Nabi pilihan, sifat itqan menjadi amalan, rajin dan tekun dalam perlakuan, kejayaan pasti dalam genggaman. Terima kasih daun keladi, semoga kita berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.